Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani. Ini tahun baru, tahun 2023. Kita juga dengan kerajaan baru, kerajaan perpaduan, ekspektasi juga tinggi dan juga masalah rakyat juga makin hari ditanya, adakah sudah diselesaikan? Perkara yang paling dekat dan juga hampir dengan masyarakat terbanyak ialah hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan awam, khususnya di kawasan-kawasan urban dan juga kawasan-kawasan Lembah Kelang khususnya. Figura yang mungkin popular di media sosial dan juga meniti di bibir rakyat ialah YB Anthony Loke, Menteri Pengangkutan. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kami. Hari ini turun padang. Terima kasih atas jemputan. Memang ada turun padang di lapangan terbang pagi tadi. Di lapangan terbang pagi tadi. Okey YB, satu perkara ialah sejak menjawat jawatan kali kedua untuk portfolio yang sama, turun padang adalah satu approach ataupun satu pendekatan yang tidak terlalu sukar untuk dilakukan. Kalau secara peribadi, kalau dapat dikongsikan dan dapat memberikan satu gambaran yang dirasai oleh rakyat keseluruhan. Hampir 1 bulan menjawat jawatan ini, apa yang YB dapat sikit sebanyak dalam pemantauan? Ada banyak masalah yang katanya 6 bulan dulu notis, tapi rupa-rupanya dengan sekali turun padang ataupun sekali dengan engagement beberapa pihak khususnya dengan operator contohnya, ini boleh diselesaikan. Apa yang rakyat perlu faham antara masalah sebenar dan juga masalah yang boleh selesai dengan cepatnya? Sebenarnya memang banyak masalah boleh selesai. Tetapi yang paling penting kita ada budaya untuk follow up, budaya untuk accountability. Dan supaya kita menjadi lebih responsif. Apa yang saya nak bawa message dalam spot check saya ataupun turun padang ini ialah supaya semua pihak, semua stakeholders dalam Kementerian Pengangkutan, baik agensi, baik syarikat operator, mereka ada budaya kebertanggungjawabaan ini dan mesti responsif kepada publik. Kalau menteri boleh memberikan teladan ini, memberikan contoh ini, bahawa saya sendiri menjadi responsif kepada apa yang disampaikan oleh rakyat. Tak ada alasan untuk operator-operator kita tidak responsif kepada masalah dan juga aduan rakyat. Itu mesej yang saya nak sampai kepada operator. Dan yang pastinya itu memberikan satu benchmark yang tinggi juga kepada KPI Kementerian Pengangkutan. Bagaimana YB meletakkan, menguruskan ekspektasi, memberitahu realiti sebenarnya, kerana masalah pengangkutan awam bukan masalah yang boleh selesai dalam 3-4 bulan. Jadi bagaimana menguruskan persepsi dan juga rakyat boleh track apa yang dilakukan dan perubahan itu dapat dirasai. Ya, itu yang saya, sidang media pertama saya pun bersama dengan Prasarana, saya memberikan satu expectation yang manageable. Saya dah awal-awal mengatakan bahawa bukannya saya buat 1-2 kali spot check, masalah LRT boleh selesai semuanya. Tak. Saya kata masih akan ada beberapa bulan di mana masalah teknikal akan berulang. Contoh yang paling baik dan terbukti semalam. Dah sampai sebulan, dia ada masalah switch, teknikal dan sebagainya yang menyebabkan kelambatan. Tetapi apa beza masalah semalam dengan mungkin beberapa bulan yang lalu? Respons kita lebih cepat. Dalam masa 2 jam, train masih berjalan. Walaupun lambat, tetapi ada intervention, ada intervensi dan respons kita lebih cepat dan masalah itu diselesaikan dalam masa 2-3 jam. Jadi going forward, apa yang kita nak nyatakan kepada rakyat, ada benda yang kita boleh buat segera. Ada benda yang kita perlukan masa. Umpamanya maintenance untuk train kita ini, saya dah cakap mengapa kita lambat, mengapa kekerapan kita kurang. Sebab banyak train yang tak beroperasi lagi, kena maintenance. Yang betul-betul beroperasi mungkin dalam 40 lebih train sahaja sekarang untuk LRT. Keseluruhan ada lebih kurang dalam 70-80 train yang banyaknya memerlukan MRO, maintenance dan sebagainya. Jadi expectation itu telah pun saya uruskan bahawa bukannya dalam tempoh 1 bulan kita boleh selesai semua. Ada perkara yang boleh selesai, umpamanya escalator, lift dan sebagainya. Ada sebahagiannya selesai. Jadi saya juga harap bahawa kita boleh tunjukkan, dan ini sudah tentu bukannya kerja saya untuk pergi baiki. Sudah tentu operator, ada sistem mereka, ada maintenance mereka, ada kontrak mereka. Mereka uruskan dengan lebih baik supaya budaya kebertanggungjawaban ini trickle down. Daripada semua peringkat, daripada menteri kepada operator, operator kepada management kepada kontraktor dan juga semua pekerja dan staf. Jadi saya harap budaya ini dapat trickle down kepada semua. Budaya kebertanggungjawaban bukan juga bermaksud budaya menghukum, kerana yang media sosial berbeza juga interpretasi. Saya tak menghukum. Kalau you lihat pendekatan saya tak marah, saya tak run down, saya tak pergi kritik, saya memahami masalah mereka tetapi saya point out masalah mereka. Tetapi pada masa yang sama, saya cuba menggalakkan mereka supaya rise to the expectation, supaya tingkatkan kualiti kerja, tingkatkan kualiti perkhidmatan.
Dan apabila mereka membuat sesuatu yang baik, saya bagi pujian secara terbuka. Itu pendekatan saya. YB, kalau kita melihat kepada aspek budaya pengangkutan awam, satu masa dahulu kita mengatakan bahawa tidak ramai nak naik pengangkutan awam. Pengangkutan awam tu bilangan gerabak lebih banyak daripada mereka yang berada dalam rail itu ataupun train itu. Tapi di waktu-waktu puncak, visual pengguna pengangkutan awam berlari dari daripada satu platform ke satu platform, itu boleh dijadikan bahan jenaka. Tapi itulah realiti seseorang yang bekerja. Dikala kita bercerita mengenai kemelesetan ekonomi yang bakal menjelma, pengangkutan awam memainkan peranan yang cukup penting untuk berjimat dan sebagainya. Justru bagaimana sebenarnya kita memberikan naratif yang sebenar, realiti budaya pengangkutan awam antara ridership dan juga keperluan yang mendesak, khususnya di kawasan Greater KL. Ya, orang yang mengatakan bahawa rakyat Malaysia tak mahu menggunakan pengangkutan awam, sebenarnya tak pernah menggunakan pengangkutan awam. Itu sebabnya saya kena turun padang untuk rasai sendiri. Saya tahu ada dalam media sosial orang kata ini menteri berlakon lah, turun 1 kali, 2 kali macam tu. Itu bukan soalnya berlakon. Soalnya saya nak menyelami dan memahami keadaan sebenar. Kalau tengok dalam peak hours, kita punya gerabak semua penuh. Macam sardin dalam gerabak. Siapa kata tak ada orang sanggup pakai pengangkutan awam? Ramai rakyat Malaysia, terutamanya di kota-kota besar, di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Johor Bahru, mahu pengangkutan awam. Termasuk di Kota Kinabalu dan Kuching. Ramai juga orang Sabah dan Sarawak mengharapkan ada pengangkutan awam yang baik di Kota Kinabalu dan di Kuching. Jadi tak betul mengatakan bahawa rakyat Malaysia tak mahu menggunakan pengangkutan awam. Itu tak betul. Persepsi yang salah. Dan bagi pihak kerajaan, cabaran kita ialah bagaimana kita integrasikan mod-mod pengangkutan awam ini supaya menjadi ia lebih mudah kepada rakyat, lebih affordable dan lebih selamat untuk rakyat. Itu menjadi cabaran kepada kita. Integrasi bukan tanggungjawab Kementerian Pengangkutan semata-mata dan itu merentasi semua kementerian. Apabila saya berbincang ataupun bersama dengan rakan-rakan pejabat, berapa ramai naik LRT untuk datang ke pejabat kita di Bukit Jalil? Semua tidak akan mengaku mereka pengangkutan awam. Saya tinggal berhampiran Butra Heights, tetapi untuk sampai ke ofis saya mungkin ambil masa 1 jam setengah dengan jarak yang begitu pendek. Kerana last mile itu tidak dipenuhi. Bagaimana YB melihat bahawa apabila kita cerita pasal integrasi, Kementerian Pengangkutan perlukan kerjasama daripada KPKT, daripada PBT, daripada stakeholder yang berbeza. Bagaimana masalah tabu itu yang tidak boleh diselesaikan ini boleh dilakukan dengan engagement? Ini mungkin jaga masa panjang YB. Ya, betul. Tapi betul. bagaimana timeline itu dapat rakyat rasa macam sesuatu sedang dilakukan? Yang pertamanya dalam mesyuarat kabinet pertama, saya kedua lah mungkin, saya mencadangkan supaya kabinet menubuhkan satu jawatan kuasa kabinet berkenaan dengan kesesakan jalan raya. Okay. Ini pernah ada jawatan kuasa kabinet sebegitu. Mungkin 20 tahun yang lalu yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu, pada 90-an. Dan saya perlukan satu jawatan kuasa kabinet untuk kita merangkumi pelbagai kementerian, pelbagai agensi untuk melihat bagaimana kita menangani isu kesesakan jalan raya ini. Yang menjadi masalah besar kepada warga kota ini everyday. Congestions kita makin teruk. Tetapi soalnya bukan saja Kementerian Pengangkutan. Ia juga melibatkan Kementerian Kerja Raya, kita punya rebur raya, kita punya jaringan pengangkutan awam, kita punya projek-projek pembangunan di jalan-jalan dan sebagainya, juga memerlukan kerjasama daripada Kementerian Komunikasi umpamanya, supaya lebih banyak hebahan berkenaan dengan apa mod kita, apa alternatif kita. Jadi itu yang antara perkara yang kita cuba buat untuk jangka panjang, supaya ada lebih banyak kerjasama merentasi kementerian. Apabila kita merancang sesuatu, kita tak boleh merancang secara silo. Apa yang berlaku selalunya dalam operasi ataupun perjalanan kerajaan, banyak perkara perancangannya di peringkat kementerian masing-masing. Dan kita perlu melihat bahawa ia perlu ada perancangan dan pelaksanaannya lebih mengintegrasikan supaya dia merentasi pelbagai kementerian. Saya memberikan satu contoh. Contohnya pengangkutan awam di peringkat negeri ada diuruskan oleh kerajaan negeri dan juga PBT yang menyediakan bas-bas percuma. Itu ada di Kuala Lumpur, di Selangor juga sama. Tapi kerana operatornya berbeza, yang menjaganya berbeza, tidak ada integrasi secara menyeluruh. Bagaimana YB merasakan bahawa ini antara perkara low hanging fruit yang boleh diselesaikan segera? Ya, itu bagi saya boleh sebenarnya. Kita juga memerlukan, kita menggalakkan juga kerajaan negeri mengambil tanggungjawab. Bukannya kalau semua isu pengangkutan awam, perkhidmatan pengangkutan awam hanya bergantung kepada pusat, memang kita tak mampu buat segala-galanya. Jadi umpamanya di Selangor, kerajaan negeri Selangor membelanjakan peruntukan yang besar
untuk bas Max Selangor umpamanya. Ya, memang kita boleh integrasi umpamanya dari segi laluan-laluan. Bagaimana kita boleh memastikan bahawa kalau ada sesuatu laluan yang telah pun ada perkhidmatan bas percuma daripada Smart Selangor, Rapid tidak perlu. tak perlu. Itu umpamanya satu contoh. Bagaimana kita nak pastikan supaya integrasinya dengan stesen-stesen MRT dan LRT. Dan begitu juga ada banyak sekarang ini sektor e-hailing. E-hailing ataupun taksi dan sebagainya yang boleh membantu kita supaya kita memperbanyakkan pilihan untuk first mile and last mile. Alang-alang YB dah sebut mengenai e-hailing. Semalam YB ada mengatakan bahawa fokus juga akan diberikan kepada e-hailing juga, p-hailing juga. Bagaimana kita nak melihat bahawa seringkali kita melihat apabila di traffic light kita jumpa mereka mungkin melanggar traffic light itu kerana mengejar trip dan sebagainya. Satu ialah keselamatan, satu lagi ialah bagaimana kita menjaga kebajikan mereka. Perancangan yang kita boleh dapat lihat dalam masa terdekat dan juga jangka sederhana kepada rider-rider, kepada abang-abang e-hailing, p-hailing ini, apa yang kita dapat katakan kepada mereka? Kementerian pemudah cara bukan sahaja untuk, kadang-kadang mereka rasakan kerajaan ni nak mengenakan hukuman ataupun kena ada denda baru ke apa. Bagaimana kita nak yakinkan bahawa mereka sesuatu yang masa depan tu kita lihat memudah cara dan juga kebajikan mereka juga dapat dirasai dan juga dapat dilakukan? Yang pertamanya bagi saya yang paling penting ialah aspek keselamatan. Kita tak boleh berkompromi dari segi aspek keselamatan. Kita nak rider-rider ini dapat mencari nafkah pendapatan, nafkah hidup, tetapi pada masa yang sama setiap hari mereka selamat. Itu mesej yang saya nak hantar kepada rider-rider kita ni. Yang keduanya, mungkin ramai yang tak tahu bahawa kalau kita nak sebut isu kebajikan umpamanya, apakah dia punya relationship dengan dia punya platform, dia kebanyakannya bukannya di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Dia melibatkan Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya. Jadi dia perlu, saya perlu mencari jalan. Mungkin dalam masa terdekat ini saya bercadang untuk meminta Menteri Sumber Manusia bersama-sama saya untuk kita buat satu town hall session umpamanya dengan riders-riders ini. Supaya kita juga boleh memahami apa yang mereka hadapi. Jadi kita dah terima hakikat bahawa riders ini ataupun sekarang ini kebanyakan rakyat Malaysia sebab selepas lockdown, selepas pandemik COVID, ramai yang bergantung kepada riders untuk menghantar makanan. Penghantar makanan, kita tekan saja butang, dapat makanan dalam setengah jam, 40 minit. Itu dah menjadi kebiasaan. Dan itu menjadi kebiasaan. Jadi itu ada industri yang besar. Jadi saya difahamkan ada platform yang mengenakan hukuman kalau mereka tak sampai pada waktunya. Ada hukuman dari segi mungkin potong mata mereka, potong komisen mereka dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang kita perlu lihat. Supaya kita bukannya nak menghukum mana-mana pihak. Jauh sekali kita nak menghukum riders. Saya juga selalu menempa makanan. Saya kesian juga kadang-kadang. Hujan mereka terpaksa datang hantar makanan secara sampai ke destinasi kepada depan rumah anda. Jadi kita juga berharap orang ramai juga bersimpati dengan riders-riders ini. Kadang-kadang kalau mereka lambat, jangan hukum mereka. Bagilah sedikit garakan. Kalau mampu, bagilah sedikit tips kepada mereka. Supaya bagi sedikit garakan. Sebab saya nak lihat je lah supaya yang paling penting, keselamatan. Sebab motosikal ini kita tahu bahawa dia bahaya. Kalau kita pandu secara laju, terlalu kita rush, dia akan membahayakan rider tersebut. Jadi saya tak nak melihat bahawa ada rider kita terlibat dalam kemalangan, maut dan sebagainya. YB, kalau kita melihat kepada pengangkutan awam, kita terbayangkan train, kita terbayangkan mod bas dan sebagainya. Tetapi untuk rakyat terbanyak perkhidmatan, kaunter-kaunter perkhidmatan, itu perkara yang juga di spot check juga oleh YB. Bagaimana kita melihat bahawa selain daripada kaunter, ada ini zaman digital, ini semua di hujung jari. Ada yang kata, kalau stiker untuk road tag tu melekat-lekat memang sampai terkoyak, kenapa tak diperbaharui? Ini kan benda boleh, ni ekspektasi rakyat dan ini apa yang mereka kata. Kan boleh diselesaikan, mereka harapkan YB juga yang cakap perkara itu. Digitalisasi dan sebagainya. Apa yang nak dimulakan? Daripada mana? Itu mungkin aim yang akhirnya, tapi di mana kita dapat mulakan hal-hal yang berkaitan dengan rakyat terbanyak daripada kaunter dan juga perkhidmatan di bawah kementerian? Ya, saya setuju sangat sebab itu sebabnya dalam sidang media pertama saya apabila reporter tanya saya apa agenda utama saya. Perkara pertama bagi saya ialah digitalisasi. Digitalization of services. Yang kita mula dulu dengan perkara-perkara yang mudah kita laksanakan. Apa perkara yang selalu rakyat berinteraksi dengan kerajaan, dengan JPJ umpamanya. Bayar road tax, bayar lesen memandu. Perkara-perkara macam ini mesti digitaliskan. Dan memang seperti yang saya katakan beberapa hari lalu, selepas saya berjumpa dengan JPJ, and to be fair to JPJ,
mereka sudah mengambil langkah. Sebelum saya masuk pejabat pun, mereka dah mengambil langkah. Susulan daripada inisiatif yang telah dimulakan sejak tahun 2019 lagi, apabila pada ketika itu saya juga melancarkan JBJ e-bid untuk daftar nombor pendaftaran kereta, untuk dapatkan nombor plate kereta. Tak payah lagi pergi bid ataupun letakkan sampul dalam peti dekat JBJ. Kita buat melalui aplikasi, melalui JBJ e-bid dan sebagainya. Jadi itu akan diperluaskan mungkin untuk road tax, untuk lesen memandu dan sebagainya. Itu sebabnya saya kata akan ada perubahan. Road tax ini saya tahu walaupun benda kecil, tapi saya pun terperanjat. YB pun kena siap juga road tax tu kan. Walaupun benda kecil tapi reaksinya cukup besar. Reaksinya cukup besar apabila ramai rakyat berasa gembira apabila saya mengatakan bahawa ada perubahan. Walaupun mereka belum tahu lagi apa perubahan itu. Tapi expectation tu ada. Jadi saya haraplah memang saya akan bercadang dan memang telah pun ada perbincangan dengan pihak JBJ. Cuma saya belum buat pengumuman lagi sebab kita nak tie up dulu. Supaya apabila kita roll out benda yang baru, dia akan memudahkan rakyat. Kementerian Pengangkutan ialah kementerian yang berhubung terus dengan masyarakat dan reaksi itu akan diterima begitu pantas juga. Sejurus mereka tidak puas hati ataupun suka dengan satu perkara. Tidak mudah untuk YB menguruskan ekspektasi satu perkara. Tapi apa lagi perkara-perkara lain yang menuntut perhatian segera? Ada yang cerita pasal tambang kapal terbang. Tapi itu juga kita maklum bahawa YB kata itu kawal selia di bawah agensi dan sebagainya. Apa yang kita YB letakkan sebagai KPI untuk jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang, kerana Kementerian Pengangkutan ini stakeholder cukup besar, projek-projek besar juga banyak yang ada yang kontroversi, ada yang tak kontroversi dan sebagainya. Tapi untuk rakyat faham dalam masa 3 bulan pertama ini, apa KPI yang YB letakkan yang boleh diselesaikan dan dapat rakyat lihat perubahannya dalam jangka masa sederhana? Umpamanya tadi seperti yang dikatakan, tiket kapal terbang. Memang kita tahu bahawa tiket kapal terbang ini bukannya dikawal oleh kerajaan. Dan kita tak bercadang untuk mengawal harga tiket itu sebab bukan semua industri kita boleh letakkan harga siling ataupun kita kawal harga. Ia tidak berlandaskan kepada sistem ekonomi kita sebab kita mengamalkan sistem ekonomi pasaran, market economy. Tetapi bukannya mengatakan bahawa kita lepas tangan tak buat apa-apa. Jadi kita pun ada sedikit intervention dari segi kita berhubung dengan syarikat-syarikat penerbangan. Facilitate bagaimana mereka boleh memberikan ataupun menawarkan tiket kapal terbang yang lebih kompetitif. Jadi dalam seminggu 2 ini saya telah pun melancarkan 2 kali tiket kapal terbang harga tetap untuk musim perayaan. Jadi untuk Tahun Baru Cina, untuk Hari Raya dan sebagainya, kita akan cuba ada inisiatif ini yang dilaksanakan oleh syarikat penerbangan, tawarkan harga tetap. Umpamanya pagi tadi saya pergi KLIA, lancarkan untuk Batik Air. Mereka menambah beberapa penerbangan untuk ke Kota Kinabalu dan Kuching dengan harga tetap. RM299 ke Kuching. Itu antara inisiatif yang kita boleh laksanakan, yang cepat nampak hasilnya. Ya, itu bukannya di bawah kawalan kita, bukannya atas pelaksanaan kita, tetapi sebagai kementerian, sebagai menteri, saya boleh facilitate. Dan saya cuba facilitate. Dan bagaimana kalau kita melihat jurang pendapatan, yang kita bercerita pasal kemungkinan kegawatan ekonomi, itu adalah satu ramalan yang semakin hampir. Dan dalam aspek yang sama juga, Kementerian Pengangkutan sangat terkait rapat dengan pendapatan rakyat, berkait rapat dengan kesejahteraan dan keselesaan rakyat. Bagaimana menyediakan dan juga bersedia ke waktu-waktu sukar itu, dan mengapa Kementerian Pengangkutan sangat paling hampir sekali untuk kita ukur jurang, kita mengukur kepada kesejahteraan rakyat itu pada pandangan YB untuk tahun ini? Yang berkenaan dengan kos pengangkutan sudah tentu kita akan cuba membantu dari segi meringankan beban. Umpamanya saya katakan dari segi kos pengangkutan awam, tiket kapal terbang untuk rakyat kita di Sabah dan Sarawak, kita cuba bantu. Tetapi pada masa yang sama kita kena juga lihat kepada supply side. Ramai kata bahawa umpamanya harga pengangkutan, harga e-hailing dan sebagainya, kadang-kadang tambangnya mahal. Dan juga mungkin ada yang kata kalau ekonomi tak baik, peluang pekerjaan tak banyak, mungkin antara yang paling mudah ialah gig ekonomi. Jadi pemandu e-hailing mudah. Bagaimana kita mudahkan proses itu dan kita menambah supply dan umpamanya. Sebab memang kegawatan ekonomi kita memang telah pun diagakkan. Tahun ini memang akan ada kegawatan ekonomi. Tetapi
negara kita ada satu cushion yang kita boleh bantu untuk mengurangkan kegawatan ini, iaitu sektor perkhidmatan. Sebab sektor perkhidmatan ini memberikan satu pencetus ataupun kepada penyuntik kepada ekonomi kita dengan cepat. Sekiranya industri pelancongan kita pick up. Tetapi untuk industri pelancongan ini Perlukan juga berkembang ataupun memberikan keyakinan kepada ekonomi kita dan setingkat kepada ekonomi kita, syarat yang paling penting untuk industri pelancongan ialah pengangkutan. Sebab nak bawa pelancong masuk, kapal terbang. Pelancong sampai ke negara kita, dia perlukan bas, dia perlukan taksi, dia perlukan e-hailing. Jadi ini yang kita lihat dari segi supply side dia. Supaya apabila ada permintaan itu, adakah kita menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat kita untuk mencari nafkah melalui sektor pelancongan ini. Jadi ini yang kita perlu lihat. Sudah tentu industri pelancongan bukan hanya Kementerian Pelancongan. Kementerian Pengangkutan memainkan peranan untuk menyediakan prasarana itu, menyediakan kemudahan itu kepada pelancong dan pada masa yang sama menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat kita. Ini kali kedua YB memegang jawatan ini. Sudah pasti ekspektasi macam tadi sebelum kita mulakan tadi, YB kata ekspektasi juga lebih. Tapi kita bergerak dan juga memandang ke hadapan, sudah pasti kita mahu blueprint yang boleh dilaksanakan dan juga membayangkan masa depan pengangkutan di Malaysia. Itu satu perkara dan juga gambaran yang telah diberikan tahun 90-an, tapi mengambil masa yang cukup lama untuk kita melihat kepada keberkesanannya. Ada rakan-rakan kata, dekat Bangladesh pun dah ada metro. Negara-negara Asia dan bangun yang lain juga ada pengangkutan yang menyeluruh. Apa yang kita rakyat dapat jangkakan, tekad dan juga perancangan dan juga masa depan pengangkutan awam khususnya di Malaysia? Ada yang kata negara kita tak besar, tapi geografi kita cukup kompleks. Diversity kita cukup kompleks juga. Bagaimana kita menggambarkan masa depan pengangkutan di Malaysia, YB? Ya, itu yang bukannya kita tak ada prasarana. Dan over the years, kerajaan memang belanjakan banyak peruntukan, banyak dana awam untuk membina infrastruktur pengangkutan. Umpamanya landasan-landasan kereta api kita semakin menambah. Sekarang kita di Kuala Lumpur saja kita ada LRT 1, LRT 2 dan akan datang LRT 3. MRT pun akan dah masuk line ketiga yang nak dibina sekarang. Sudah ada MRT 1, MRT 2. Kita ada monorail, kita ada komuter dan sebagainya. Dan bagaimana kita terus perkasakan infrastruktur ini dan kita budayakan penggunaannya. Sebab yang penting sekarang ini bukannya kita pun tak ada infrastruktur. Bagaimana kita optimalkan umpamanya landasan kereta api. Kita ada landasan kereta api berkembar daripada utara sampai selatan. Yang sedang dibina ini, missing link ini, Gemas ke Johor Bahru, akan siap dalam masa 1-2 tahun. Kita ada landasan berkembar kereta api daripada Padang Besar sampai Johor Bahru. Bagaimana kita optimalkan? Sebab mengoptimalkan landasan kereta api itu sangat penting. Sebab landasan sudah ada. Tapi perkhidmatan tak banyak. Letak apa ke landasan? Tak banyak perkhidmatannya. Dan kita punya harapan mengikut dasar pengangkutan negara, kita nak 40% pengguna jalan raya kita menggunakan pengangkutan awam. Dasar kita lah, sasaran kita. Bukan saja dari segi orang, kita juga nak barangan. Kargo kita diangkut melalui kereta api. Sebab antara satu agenda penting ialah bagaimana kita mengurangkan kemalangan jalan raya. Dan banyak kemalangan jalan raya disebabkan oleh lori-lori, barangan isu sepanjang masa, lebihan muatan, overloading dan sebagainya. Jadi ini memang isu legacy. Kalau kita nak ubah masalah-masalah itu, yang paling penting ialah kita perlu ada satu pendekatan baru, satu shift yang besar, iaitu kita nak bagaimana melihat bagaimana barangan boleh diangkut dengan lebih banyak melalui kereta api. Bukan tak ada sekarang, ada, tapi belum dioptimalkan. Saya ada 1 minit terakhir, mungkin YB boleh kata kepada penonton-penonton kami pada malam ini, ekspektasi mereka tinggi, tapi YB juga saya kira sangat terbuka untuk ada engagement dengan rakyat dan juga menggesa semua agensi, semua stakeholder untuk responsif. Apa yang YB boleh janjikan kepada mereka ataupun dapat pujuk ataupun dapat bersama dengan mereka? Saya tak nak memberi apa-apa janji. Yang pentingnya ialah kita teruskan usaha kita. Saya nak buktikan bahawa daripada apa yang saya laksanakan, daripada apa yang saya janjikan. Saya rasa itu lebih penting dan saya akan dinilai melalui daripada apa perubahan yang kita boleh laksanakan. Bukannya dinilai melalui apa yang saya janji melalui mulut. Itu bukan pendekatan saya. Dan saya berharap ialah apa yang saya nak tunjukkan ataupun nak bawa budaya dalam Kementerian Pengangkutan ialah semua stakeholders
perlu merasakan bahawa kita ada satu mission. Kita dalam Kementerian Pengangkutan ataupun agensi-agensi ataupun operator, misi kita ialah nak memberikan ataupun mengubah cara kehidupan rakyat Malaysia supaya ke arah yang lebih selesa, lebih selamat. Itu misi kita. Dan itu bukan misi Anthony Locke seorang, tapi misi Memang. secara keseluruhannya. Ya. Terima kasih YB kerana Terima sudi kasih. bersama kami. Harapnya boleh datang lagi lama dan juga lagi panjang kita boleh berborak dan juga berbincang. Terima kasih kepada anda yang menonton, pandangan dan juga cadangan. Teruskan bersama kami di platform digital kami dan juga di platform media sosial kami. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.